Kampung air semakin berubah keadaan alam sekitarnya. Meskipun penduduk-penduduknya hidup dengan konsep-konsep zaman moden dan sentiasa ingin maju dengan perkembangan-perkembangan, namun kegiatan-kegiatan dan adat-adat tradisionalnya tetap kekal. Pengalaman dan kemahiran yang dipunyai oleh sesebuah kampung adalah berlainan dalam mengeluarkan hasil kerja tangan, antaranya seperti kemahiran tradisional di bidang bertukang emas, perak, loyang, tenunan, memburis perahu, menganyam tikar, bakul, dan lainnya. Salah satu kegiatan ekonomi berkaitan dengan suasana dan evolusi sosio-budaya kampung selain dari penduduk-penduduknya yang masih ramai menjadi nelayan dan tidak kurang yang berkhidmat dengan kerajaan dan pihak swasta. Oh, ini sih yang diubah nih di depanannya. Bagi keluarga ini, seorang ayah dan anak, mereka sedang menyediakan perancangan untuk menghasilkan sesuatu kerja tangan. Biasanya, perusahaan tradisional seperti ini diusahakan di kalangan keluarga, satu usaha yang diturun-temurunkan dari generasi ke generasi sebagai warisan. Awang Haji Ibrahim bin Tahir, berusia 78 tahun, adalah seorang tukang bedil yang tidak asing lagi dengan nama, kemahiran, dan pengalamannya. Sebagai asas, dian dicairkan untuk membentuk bedil. Bagi bedil yang beratnya kira-kira 35 kilogram, dian beratnya kira-kira 3 kilogram diperlukan. Kerja-kerja untuk mencairkan dian memakan masa lebih kurang 1 jam. Bahan pembakar biasanya dari kayu dan kerjanya juga tidak memerlukan banyak tenaga. Perusahaan kerja tangan ini dibuat di kawasan rumah Awang Haji Ibrahim sendiri di kampung Ujung Bukit dalam kawasan Bandar Sri Begawan di mana beliau dilahirkan. Hari ini berbagai kemudahan terdapat. Saluran-saluran PVC digunakan sebagai acuan kasar untuk membentuk batang-batang lilin yang diperlukan bagi membuat tiruan iaitu bentuk atau model bedil. Di zaman ketika beliau kecil, lazimnya tukang bedil menggunakan buloh sebagai acuan kasar atau mereka gunakan lilin bertanak dicampur dengan lemak kerbau dan ianya dikepal-kepal untuk membuat bentuk bedil. Pembuatan bedil tertakluk kepada bilangan yang diperlukan, iaitu mengikut penempahan atau keinginan tukang bedil itu sendiri. Mengeringkan dian memakan masa lebih kurang 1 hari dan untuk mengeluarkan batang-batang dian seperti ini juga adalah memerlukan pengalaman bagi mengelakkan ianya patah. Dengan bantuan Awang Muhammad Zain bin Haji Muhyiddin, salah seorang dari cucunya yang menuntut di Universiti Brunei Darussalam, Awang Haji Ibrahim melarik untuk membentuk contoh bedil. Dengan menggunakan alat-alat ala tradisi dan kikir lama sebagai pemotong, proses artistik untuk mengukir bentuk bedil amat mudah dilihat. Apa jua gambaran dari lukisan yang dilihat sudah cukup bagi Awang Haji Ibrahim untuk menyempurnakan bentuk bedil. Masa 1 hari, 3 tiruan dapat disiapkan bergantung kepada jenis yang dibuat.
Ukiran yang akan timbul pada bedil adalah bergantung kepada acuan-acuan yang dilakapkan pada bentuk model bedil. Ini ialah ukiran bunga pucuk rebung dan air mulih, dan bedil-bedil yang diusahakan ini adalah semata-mata sebagai hiasan dengan berbagai nama yang lain. Di negara Brunei Darussalam terdapat berbagai jenis bedil sebenar sebelumnya dengan nama-namanya yang tersendiri. Pada zaman silam, bedil-bedil sebenar yang diperbuat dari besi juga akan ditentukan kegunaannya. Konsep logam yang baik atau tidak baik bukan saja akan menentukan keberkesanan kepada senjata itu, tetapi juga dapat menghasilkan sama ada untung atau sebaliknya kepada pemegangnya. Kepada kepercayaan zaman silam, kuasa bedil terletak pada nama dan bukan pada peranan yang dijalankan. Walaupun perkara itu nyata disebutkan dalam peribahasa yang senjata boleh membunuh tuannya. Banyak bedil Brunei dianggap bersemangat disebabkan terdapatnya berbagai lembaga terletak di atas bedil-bedil itu yang melambangkan kuasa dan kekuatan. Bedil-bedil telah diberi dengan nama-nama orang gagah berani, binatang, dewa-dewa, semangat kuasa gaib dan lainnya. Inilah bengkel kecil di mana Awang Haji Ibrahim mengusahakan kerja tangan dari bahan-bahan tembaga. Terletak dalam kawasan kediamannya, hubungan kerja dapat dijalankan dengan mudah dan licin. Bentuk bedil yang sempurna melalui proses pembalutan pertama. Dengan menggunakan tanah kuning, ianya kemudian dibalut dengan tanah beruli pasir. Untuk mengukuhkan pegangan dalam bungkusan, ianya dibalut lagi dengan batang besi dan kawat tebal sebelum bungkusan terakhir yang menggunakan tanah liat yang beruli ampa padi dibuat. Bagi Awang Haji Ibrahim, proses menyempurnakan kerja-kerja dari peringkat awal hingga peringkat akhir membungkus acuan bedil memakan masa lebih kurang 2 minggu bagi sebuah bedil. Bahan-bahan adunan seperti tanah liat, tanah kuning mudah didapati dari kawasan-kawasan berhampiran. Salah seorang lagi pembantu dalam keluarganya ialah Awang Haji Abdul Hamid bin Tahir, adik kepada Awang Haji Ibrahim. Menguli tanah liat untuk dijadikan apa jua acuan atau sanga-sanga bagi menempatkan bahan-bahan tembaga biasanya dilakukan pada hari-hari yang berasingan bergantung kepada kemahuan tukang bedil. Seperti Awang Haji Ibrahim, Awang Haji Abdul Hamid mula berkecimpung dalam bidang ini sejak kecil lagi yang diwarisi dari orang tuanya. Dengan menjadualkan bilangan bedil yang akan dibuatnya, tukang bedil akan dapat menentukan jumlah sanga-sanga yang akan disedia dan perlukan.
Mutu bedil yang dihasilkan adalah bergantung kepada bahan dan proses pembuatannya. Kepingan-kepingan tembaga yang diisikan dalam sanga-sanga mestilah padat bagi menjamin sukatan yang diperlukan. Tiap-tiap sebuah sanga-sanga berisikan bahan tembaga seberat 2,5 kilogram. Bagi mengukuhkan lagi sanga-sanga, ianya dilapiskan dengan tanah kuning seperti keadaannya dengan pembungkusan awal contoh bedil dan ditutup padat dengan tanah liat beruli ampa padi. Pembuatan bedil tidaklah dijalankan pada setiap hari kerana proses untuk menghasilkannya dibuat mengikut keadaan cuaca dan peringkat. Ketika itulah juga Awang Haji Ibrahim mengalihkan penghasilannya di bidang pembuatan celapa, kiri, canang, tempat pensil, kipas kapal, loceng dan lainnya yang diperbuat dari tembaga. Ini pun bergantung kepada tempahan. Hari Jumaat menjelang, perhimpunan berjemaah yang mengukuhkan perpaduan umat Islam beribadah dengan satu tujuan suci untuk menyembah dan merendahkan diri kepada Allah. Awang Haji Ibrahim dan beberapa orang anak serta cucunya adalah di antara jemaah yang penuh khusyuk dan tawaduk menunaikan sembahyang, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Kesempurnaan ibadah dan dengan doa bagi dimakbulkan apa jua perkara-perkara berkebajikan yang dipohonkan untuk dunia dan bekalan untuk akhirat. Kebesaran bagi Allah. Kedudukan masjid utama di ibu kota ini hanya 5 minit perjalanan dari rumah kediaman Awang Haji Ibrahim. Inilah di antara hari kelepasan yang dirasakan nikmatnya. Di samping menemui sahabat handai semasa di masjid, Awang Haji Ibrahim juga dapat terus membimbing dan mengukuhkan lagi budi pekerti, semangat tabah serta keimanan kaum keluarganya dalam sama-sama mengembangkan syiar Islam. Suasana dalam menikmati hidangan bersama keluarga adalah lebih menyeronokkan. Yang unik dan sebagai kelaziman keluarga Awang Haji Ibrahim ialah keluarga perempuan menikmati hidangan yang berasingan. Hajah Aminah binti Haji Abdul Razak, isteri Awang Haji Ibrahim. Dalam perkongsian hidup, mereka dikurniakan 10 orang anak lelaki, 5 perempuan dan 30 orang cucu. Meluangkan masa bersama keluarga mengukuhkan lagi rasa kasih sayang yang sedia terjalin. Di samping menjalankan perusahaannya secara sambilan,
Awang Haji Ibrahim adalah sebagai pengajar di Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei, sebuah institusi yang ditubuhkan oleh kerajaan untuk mendidik generasi muda di bidang seni kerja tangan bagi mewarisi kebudayaan bangsa yang diturun-temurunkan. Awang Haji Ibrahim diambil untuk menjadi guru sejak tahun 1975 kerana pengalaman dan kemahirannya di bidang pertukangan tangan. Penuntut ini, Awang Haji Muhammad adalah di antara anaknya yang berkursus di pusat ini. Secara tidak langsung, Awang Haji Ibrahim menurunkan kemahirannya kepada anaknya sebagai warisan. Ini penyekat, nah, ladang, ladang. Ini penyekat punya ini. Pusat yang memberi gelakan dan latihan kepada generasi muda aktif dalam perusahaan kesenian dan pertukangan tangan dan mempopularkan barang-barang hasil kerja tangan tradisional ini telah melahirkan banyak belia-belia yang mahir dan terlatih. Di samping cara moden, ada beberapa proses yang dijalankan mengikut cara tradisional. Bagi Awang Haji Ibrahim, mengajar bukan saja sebagai satu aset yang dicurahkan kepada penuntutnya, tetapi pengalaman semula jadi yang ditimpa dari pergaulan bersama rakan sejawat dan penuntut. Di samping itu, Awang Haji Ibrahim sendiri mampu menambahkan pemikiran dan idea-idea baru sebagai ganjaran kepada peranannya itu. Kira-kira 1 minggu setelah acuan, bedil dan sanga-sanga yang membungkus tembaga itu kering, proses membakar dijalankan. Kalau dulu untuk menyejukkan badan kerana suhu pembakaran yang begitu panas, mereka biasanya terjun ke dalam sungai yang berhampiran. Tetapi hari ini, mereka menggunakan kemudahan yang lebih baik dan selamat. Kayu ngirih adalah yang paling baik digunakan sebagai bahan pembakar. Ini adalah kerana arangnya yang membakar lama dan suhu yang sesuai. Jumlah batang-batang kayu yang digunakan biasanya mengikut muatan perahu dengan perbandingan jumlah bedil yang diproses. Pembakaran acuan. Mengikut pengalaman tukang bedil, memakan masa kira-kira 2 jam dan dilihat juga keadaan kemerah-merahan di bahagian tangkainya. Sementara pembakaran sanga-sanga berisikan tembaga memakan masa 3 jam sebelum ianya dapat dibangkit. Kawasan yang agak luas diperlukan bagi memudahkan proses penyempurnaannya. Menuang cecair tembaga dijalankan terus-menerus tanpa berhenti bagi mengelakkan kebekuan berperingkat yang mungkin berlaku dalam acuan. Jika demikian, tidak akan menghasilkan mutu bedil yang baik. Bagi menentukan cecair tembaga disalur dengan lancar bila dicucuk ke lubang sanga-sanga supaya ianya membakar dan memanaskan tempat saluran. Lagi ambil sedikit. Puput saja puput. Kira-kira 10 buah sanga-sanga berisikan tembaga diperlukan untuk dituang bagi pembuatan sebuah bedil yang beratnya 35 kg. Ini batu bas ya. Buatkan sedikit ya. Hei, menyandar. Buat ya. Buat itu sebelah sana dulu. Lagi. Sana. Kemana berikan? Ini angkat. Ya. Lepas.
lihat. Mengeluarkan bedil dari bungkusan acuan hanya menggunakan tukul besi dan alat pemotong kawat. Dalam masa 4 jam setelah sejuk, ianya sudah boleh dipecahkan. Kekuatan bentuk bedil bergantung kepada bahan tembaga yang digunakan, ikatan yang sempurna, lapisan-lapisan tanah yang diadunkan, dan suhu serta lamanya proses pembakaran dijalankan. Dalam jangka masa 15 minit, bedil dapat dikeluarkan dengan bentuk yang didasarkan dari acuan asal dan ukiran-ukiran yang dilakapkan. Bagi apa jua hasil kerja tangan yang dipahat dengan seni ukir yang kreatif, kerja-kerja penghalusan yang terakhir adalah perlu bagi penyempurnaannya. Adunan dari semua kemahiran dan pengalaman menghasilkan daya cipta dan pembuatan yang bermutu. Awang Haji Ibrahim, seniman yang abadi, telah mencipta satu hasil kerja tangan. Kemahiran yang diwarisi turun-temurun. Kerja tangan tradisional ini akan terus berkembang dengan dukungan generasi muda dan peranannya yang disesuaikan dalam zaman sains dan teknologi. Hasil kerja tangan Awang Haji Ibrahim banyak sudah dipasarkan. Tempahan juga semakin bertambah bagi perusahaan tradisional yang dijalankan secara sambilan. Sementara barang-barang yang diarsipkan antaranya seperti alat-alat guling tangan ini dipopulerkan persembahannya di kalangan keluarga.